Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua penonton di rumah? Saya Yasmin Hani, hos anda untuk rancangan Sembang-Sembang ASMB 2022 di mana kita akan berbincang mengenai pelaburan wang dan juga pengurusan wang. Baiklah, topik kita pada hari ini sangat menarik, rumah kediaman atau pelaburan. Memiliki kewangan yang teguh akan membuat seseorang itu untuk membeli ataupun memiliki aset yang paling penting, iaitu membeli rumah. Ada yang menganggapnya sebagai aset, ada juga yang menganggapnya sebagai pelaburan. Bagaimanapun, oleh kerana kosnya yang tinggi, ramai yang masih berkira-kira untuk membeli rumah. Ada juga yang mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan daripadanya. Untuk membicarakan topik kita pada hari ini, kita bersama dengan tetamu khas kita iaitu Encik Isaac Ismail, Peguam Hartanah, pengasas page Hartanah dan Anda. Apa khabar Encik Isaac? Alhamdulillah sihat. Sihat. Saya suka spelling nama Encik Isaac ni. Menarik sangat. Baik Encik Isaac, soalan kita yang pertama dalam membuat penilaian membeli sesebuah rumah tu, pasti ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Antaranya adalah lokasi, harga, ansuran bulanan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita menentukan rumah yang sesuai untuk kita beli? Okey, pertama sekali kita nak beli rumah ni kita tahu tujuan kita. Tujuan kita untuk tinggal sendiri ataupun tujuan kita untuk kita sewakan ataupun untuk pelaburan lah. Kalau nak tinggal sendiri tu sebaik-baiknya kita pilihlah tempat yang berdekatan dengan tempat kerja kita, sekolah, kemudahan awam dan sebagainya. Jangan pula kita terbeli rumah yang jauh daripada tempat kerja. Betul. Ataupun mungkin kita nak cari rumah yang untuk tinggal sendiri tapi bajet tu mungkin rendah sikit. Kita cari rumah yang berdekatan dengan kemudahan awam seperti MRT, LRT dan sebagainya lah. Jadi kalau kita nak pergi, katalah kita kerja di Kuala Lumpur, kita nak pergi commute daripada rumah kita pergi ke Kuala Lumpur tu ada LRT, ada MRT. Jadi kita cari rumah yang berdekatan dengan public transport ni untuk memudahkan kita untuk pergi ke tempat kerja lah. Dan dalam masa yang sama kalau dah ada anak macam Hani beritahu tadi, sekolah dekat dengan tempat kerja dengan rumah kita tinggal. Jadi kita boleh memudahkan urusan seharian kita lah, nak hantar anak pergi sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang mustahaknya kita tengah tahu tujuan dulu. Baik, tapi ada juga orang yang sekarang ni membeli rumah sebab dengan kekangan kewangan tu, ada yang tinggal bekerja di KL, di Kuala Lumpur tetapi membeli rumah contohnya dinilai. Sebab rumah dekat situ murah sikit tapi dia orang kena ulang-alik tu jauh sikit, dia orang sanggup. Adakah itu satu keputusan yang baik? Okey, soalan tu agak subjektif sikit lah. Kita tengok pada kemampuan orang tu. Kalau misalnya kata memang dia mampu nak beli rumah pada kadar mungkin bawah 300,000 sebagai contoh dan dia dah cari-cari kalau kawasan sekitar Selangor dengan Kuala Lumpur ni tak ada. Yang paling dekat dekat Nilai. Dan rumah tu pun suit dengan dia punya kehendak, dengan dia punya keperluan. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk dia beli rumah tu walaupun jauh sikit. Sebab kalau kita tengok sekarang ni pun, even duduk di Nilai, ada public transportation, komuter dan sebagainya. Jadi dia boleh pergi kerja naik komuter pergi ke Kuala Lumpur lah. Asalkan dia boleh selesaikan masalah harian dia, itu tak mengapa. Betul. Sebab dia nak jadikan itu kediaman dia. Faham? Baiklah, berkemampuan dari segi kewangan adalah salah satu faktor yang penting dalam membeli sebuah rumah. Apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan ini? Okey. Kemampuan ni biasanya kita takrifkan sebagai kita punya kebolehan untuk servis kita punya monthly installment dengan bank lah. Okay, itu takrifan biasa. Tapi bagi saya sebenarnya kita kena tambah sikit lagi. Kita kena kira juga kemampuan untuk kita bayar kita punya keperluan kita seharian ni. Contoh, kita mampu bayar monthly installment tapi dalam masa yang sama katalah kita tak mampu pula untuk bayar duit minyak, duit tol, nak sara anak, nak sara isteri dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya pada dasarnya kita tak mampu lagi. Jadi kalau kita kira kemampuan tu kena masukkan semua elemen-elemen tersebut. Barulah kita boleh takrifkan diri kita tu mampu untuk beli rumah yang kita nak beli itulah. Jadi wang tunai ni sebenarnya kita kena sediakan sebelum kita membeli sesebuah rumah sebab semuanya bukan kita boleh pinjam daripada bank 100%, betul? Betul. Kalau pinjaman tu ada yang 90, ada yang 80 bergantung kepada umur dan berapa kali dah kita beli rumah, betul? Berdasarkan pengalaman Cik Isaac dengan pelanggan, bagaimana mereka menyediakan semua keperluan wang tunai ni? Okey, biasanya kita syorkanlah kepada bakal-bakal pembeli rumah ni, dia kena buat simpanan seawal sebelum dia nak beli rumah tu lagi. Contohnya lah, katalah adik-adik yang baru nak bekerja. Dia baru nak bekerja, dia baru je dalam alam pekerjaan ni. Jadi duit yang dia dapat gaji tu sepatutnya dia kena simpankan. Dia kena allocate untuk membeli rumah.
Dan satu cara yang dia boleh simpan pelaburan yang saya syorkan adalah dengan ASNB lah. Jadi disimpan di ASB, sekurang-kurangnya duit simpanan yang disimpan di ASB itu dia boleh gunakan untuk menyediakan bayaran duit deposit, bayaran legal fee, yuran guaman dan sebagainya lah untuk membeli rumah yang dia nak beli nanti. Faham. Okey. Jadi dalam kesukaran untuk mengumpul wang untuk membeli rumah, ada juga yang membelinya bertujuan pelaburan. Jadi bagaimana pula ciri-ciri rumah yang sesuai untuk dijadikan pelaburan ni, dan macam mana kita boleh mengelak daripada risiko kerugian? Beli lala rumah tu harga rumah jatuh macam mana? Pelaburan ni kalau kita boleh takrifkan lah, dia ada dua jenis pelaburan. Satu, kita beli pada hari ini, mungkin dalam 2-3 tahun akan datang kita akan jual. Okey, itu kita panggil dia flip lah. Beli sekarang 2-3 tahun akan datang kita jual. Bila flip. Rumah tu itu flip kita panggil. So rumah tu dah siap, dapat je kunci, kita terus jual kepada bakal pembeli yang berminat. Okey, yang kedua kita buat untuk cash flow. Cash flow ni maknanya kita beli rumah tersebut dan dalam masa yang sama kita cari penyewa untuk menyewa rumah tersebut daripada kita. Jadi tiap-tiap bulan lebih daripada loan yang daripada kita loan kena installment servis kita tu. bayar. Yes, okey. So maknanya tiap-tiap bulan bila penyewa membayar sewaan bulanan, sewaan bulanan yang kita terima tu kita boleh selesaikan kita punya monthly installment dengan pihak bank lah. Dan dalam masa yang sama mungkin ada lebihan, kita boleh gunakan lebihan tu untuk kita punya perbelanjaan lain macam kita nak bayar maintenance dan sebagainya. Okey. Jadi untuk cash flow ni biasanya kita kena cari rumah yang dekat dengan kemudahan awam sebagai contoh, dan mungkin rumah tu mudah untuk kita sewakan lah. Yang kita panggil high density, kawasan tu memang berkepadatan penduduk yang tinggi. Jadi mudah untuk kita cari bakal-bakal penyewa. So itu antara cara pelaburan yang saya rasakan lebih kita menguntungkan lah. Ialah rumah untuk kediaman lah. Betul. Supaya orang nak tinggal dekat situ dan kita mendapat faedah daripada situ, dari menyewakan kepada orang. Jadi oleh kerana membeli rumah ni sebenarnya kos dia sangat tinggi, antaranya yang menjadikan kediaman ataupun pelaburan mana satu yang lagi sesuai? Kalau lepas daripada kan subjektif juga kan. Kita tengoklah keadaannya macam mana. Sekarang ni kita pasca pandemik COVID-19 jadi kita nak kena kajilah, kaji sedalam-dalamnya kawasan perumahan yang macam mana yang sesuai, jenis hartanah yang macam mana yang patut kita beli dan sebagainya lah. Dan kalau tanya dengan saya, sebenarnya lah kalau kita takrifkan pelaburan untuk flip, sekarang bukan masa yang sesuai. Kita beli hari ini, mungkin dalam tempoh 2-3 tahun akan datang kita nak terus jual, mungkin ini bukan masa yang sesuai lah. Tapi kalau kita plan untuk buat cash flow, kita nak dapatkan income setiap bulan daripada sewaan yang kita buat, itu mungkin dalam keadaan sekarang ni agak selamat. Berbanding yang kita nak buat flipping tadi tu. Apakah penilaian atau apakah benda yang kita harus perhatikan untuk menjadikan ianya sesuai untuk membeli rumah ataupun tak sesuai untuk membeli rumah? Dia punya yang mustahaknya bila kita beli rumah ni, macam saya dah cerita tadi, kemampuan. Kalau katalah ditakdirkan yang untuk di-flipkan tu. Okey, untuk yang flip tadi tu sebenarnya kita tak boleh nak kata yang A ni bagus, yang B ni tak bagus, tidak. Dia kena buat kajian dengan secara terperinci, nak kena tengok ada yang kemudahan-kemudahan awam yang bakal ada dekat kawasan tersebut. Ini semua faktor-faktor ni kita panggil dia booster. Booster factor ni. So maknanya kalau katalah kawasan tu katalah baru lagi, mungkin dekat sekarang ni kalau kita pergi ke arah selatan, banyak Semenyih dan sebagainya, banyak pembangunan dekat kawasan selatan Kuala Lumpur, dekat situ kita panggil Greater KL kan. So kawasan-kawasan macam ni sebenarnya berpotensi tinggi sebab kita tengok MRT dah masuk ke kawasan Kajang. So sekarang ni MRT 2 pun dah masuk sampai ke Cyberjaya, sampai ke Putrajaya dan sebagainya. Jadi kawasan-kawasan macam ni ada booster-booster yang boleh menyebabkan hartanah punya pasaran tu akan naik pada masa akan datang. Jadi untuk flippers ni yang beli nak jual semula ni, saya syorkan tengok apa booster yang ada dan berkemungkinan harga pasaran di kawasan tersebut akan meningkat dengan adanya booster-booster tersebutlah. Baik, okey. Jadi adakah cukup dengan memiliki sebuah rumah saja dan menumpukan perhatian pada pelaburan yang lain, contohnya macam ASB dan juga emas? Okey. Kalau ikutkan sekarang ni, rumah sebenarnya kalau nak beli antara masa yang sangat sesuai untuk kita beli rumah sekarang, sebab harga rumah ni boleh katakan dah mula stagnan. Dia tak pergi ke atas tak terlalu tinggi sangat, dan dia pun orang kata kalau katalah dulu mungkin orang yang beli tu dia terdesak, dia tak boleh nak bayar monthly installment kepada pihak bank. Jadi inilah masanya yang dia terpaksa lepaskan rumah-rumah dia dan kita ambil peluang tu untuk beli rumah tu daripada dia. Okey.
Kalau misal kata nak beli untuk tujuan pelaburan, bagi saya lah kita kena ada holding power dia panggil. Holding power tu maknanya kita boleh bertahan dan dalam masa yang sama kita boleh servis kita punya bayaran bulanan pada pihak bank. Dan macam yang Hani sebutkan tadi, kalau nak melabur di ASB dan juga membeli emas dan sebagainya, itu pun salah satu option yang baik. Sebab kita tahu harga emas pun dulu mungkin 181 gram berapa tahun yang lepas, sekarang ni dah sampai dekat 200 lebih kan. Jadi harga emas tu pun akan meningkat, dan ASB pun satu tempat yang sesuai untuk kita simpan sebab ASB memberikan pulangan dividen setiap tahun, dan dalam masa yang sama simpanan kita tak akan hilang, memang akan ada dalam ASB tersebut. Selamat dekat situ. Selamat dijamin oleh kerajaan. Baik, terima kasih Encik Isaac. Sama ada kita ingin menjadikan rumah sebagai kediaman ataupun pelaburan, yang penting ukur baju di badan sendiri. Betul. Dan sebelum membuat sebarang keputusan. Kalau belum teguh kewangannya, melaburlah kat tempat lain. Jangan kejar-kejar benda yang susah nak kita kawal. Baiklah, pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Dan ingat, ini sembang bukan sebarang sembang. Ini adalah sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang. Jangan ke mana-mana. Baik, kita masih lagi bersama dengan Encik Isaac, dan sekarang ini kita nak tampilkan lagi seorang tetamu khas kita, iaitu Puan Intan Sakinah, pembantu undang-undang di firma Tuan Saleh dan Isaac. Baik, kita nak cerita pasal rumah hari ini. Kita nak tanya Puan Intan lah, pengalaman membeli rumah pertama. Boleh kongsikan bagaimana membeli rumah berkenaan dan juga adakah masih memiliki rumah tersebut? Okey, terima kasih Puan Hani. Okey, jadi saya telah pun membeli rumah pertama saya pada tahun 2020. Masa tu pada hujung tahun 2020. Ketika tu umur saya 27 tahun. Okay, dan saya beli rumah tu memang tujuan dia memang nak dijadikan rumah kediaman, sebab sebelum ni saya duduk menyewa. Jadi sekarang kita nak switch lah, nak ada rumah sendiri untuk duduk dengan family. Daripada segi perancangan tu, yang pertama sekali memang duduk berbincang dengan pasangan, dengan suami, and then brainstorm tentang saya punya kapasiti kewangan lah, kelayakan yang sedang ada, dan juga in future kan komitmen tu mampu ke dengan komitmen yang mendatang. Dan kemudian tu bila dah boleh estimate, boleh beli dengan rumah harga berapa, barulah masa tu mencari property yang sesuai. Faham. Jadi buat anggaran kiraan berapa kita mampu nak bayar tiap-tiap bulan. Berapa yang wang yang kita ada untuk bayaran pendahuluan. Lepas itu baru pergi cari rumah. Kalau rumah tu agak-agak harga yang lebih, jangan pandang. Kita jalan next, seterusnya. Betul macam tu? Betul. Oh, faham. Ini selalunya kita tengok macam, yang ni, abang, sukalah yang ni bang. Kita hempas pulas nak cari duit juga untuk yang tu. Jadi itu sebenarnya tak dinasihatkan macam tu, Encik Izzat? Ya, memang satu cara yang salah lah. Kita nak beli rumah ni memang definitely kita kena tengok kemampuan kita dulu. So kalau kita tengok sebenarnya, kalau saya boleh tambah sikit lah ni, ada aplikasi di telefon mudah alih sebenarnya kita boleh download. Kita boleh muat turun dan kita boleh gunakan aplikasi tersebut untuk kita kira berapa sebenarnya kelayakan pembiayaan yang kita nak buat, berapa deposit yang kita perlu sediakan, kos-kos yang melibatkan legal fee dan sebagainya. Ada. Memang ada aplikasi. So sekarang ni informasi semua di ujung jari kita saja. Betul, kita Google saja dah boleh dapat dah semua kan. Pak Intan, adakah kejayaan membeli rumah ini dibantu sebenarnya hasil daripada pelaburan dalam ASB? Sebenarnya memang wang simpanan dalam ASB itulah yang membantu saya untuk membeli rumah pertama. Sebab saya beli rumah tu dengan harga RM280,000. Jadi kena bayar 10% deposit. Bersamaan dengan RM28,000. Betul. Jadi bukanlah satu jumlah yang sedikit, dan sebab deposit tu dia adalah satu wang yang mustahak yang kita kena dahulukan. Seawal kita tanda tangan dokumen jual beli tu, 10% tu mesti dah dilangsaikan. Betul. Jadinya memang salah satu option saya masa tu adalah dengan wang yang saya simpan dalam ASB. Dan duit poket tu cuma saya gunakan untuk bayar yuran-yuran guaman, yuran guaman SMP, yuran guaman loan, kemudian ada valuation fee. Betul. Jadi sebenarnya kalau tak ada duit daripada dalam ASB tu, mungkin macam sampai sekarang mungkin belum tertunai lagi hasrat tu.
Faham, masih lagi menyewa. Betul. Jadi boleh dikatakan juga sebenarnya ASB ni sebenarnya adalah tabung kecemasan juga, sebab bila nak beli rumah kita kira sebagai tabung kecemasan juga, betul? Betul. Baik, bolehkah Puan Intan kongsi bagaimana melabur dalam ASB ni hingga berjaya menjadikan impian itu satu kenyataan? Berapa lama simpan? Macam mana? Okey, in term of macam kesedaran tu, okey, dan permulaan bila bermula simpan ASB ni sebenarnya effort daripada mak dan ayah lah daripada saya kecil. Masa kecil memang tak tahu macam mak dan ayah simpan duit kat mana. Contoh macam duit raya kan. Mak cakap duit mak simpan, lepas tu macam duit tabung, kumpul duit poket tu. So hujung-hujung tahun bagi kat mak, okey, mak cakap apa nanti mak simpan. So bila dah besar sikit tu, okey, barulah mak cakap ya okey duit ni selama ni mak simpan dalam ASB. Okey, jadi bila saya pun dah ada pendapatan sendiri, jadi saya continue, okey, sambung effort mak dan ayah tu. Cumanya saya tambah satu nilai iaitu saya letakkan target. Maksudnya daripada pendapatan bulanan tu ada yang untuk komitmen, kemudian macam sekarang ni dah ada rumah kan untuk bayar rumah, ada yang untuk kita spend lah belanja, and then ada satu target yang memang minimum mesti masuk dalam ASB. Pandailah. Ibu dan bapa kamu sebenarnya yang bijak. Lepas tu Intan pun terapkan juga dengan tabiat tu. Lepas tu sambung. Dan sekarang berjaya memiliki rumah. Betul. Alhamdulillah. Maknanya nak kena diorang kata nak kena latih daripada kecil. Jadi adakah Puan Intan juga memiliki rumah lain selain daripada rumah yang dah sedia ada ni? Okey, sekarang ni ini adalah rumah pertama dan the only one lah sekarang, tapi saya ada satu target lain sebelum saya 40, sebelum saya mau 40, saya nak beli satu lagi rumah. Untuk melabur? Mungkin untuk duduk, hasratnya untuk nak beli landed, okey, untuk duduk. Dan mungkin rumah yang ada sekarang ni kita convert jadi tujuan dia pelaburan pula. Okay. Jadi rumah yang akan datang ni nak beli yang rumah di bawah, rumah tanah, lepas tu nak tinggal situ, dan rumah yang kondo apartmen ni nak pergi dijual. Kita mungkin sewakan atau kita jual lah. Nak jadikan passive income. Ya. Baik, Encik Aizat, antara kesilapan yang biasa dilakukan apabila seseorang itu membeli rumah untuk tujuan pelaburan sehingga menyebabkan mereka dalam kerugian. Okey, dia beli rumah ni tak boleh hari ni nak beli, esok terus sign SMP dan terus bayar deposit dan sebagainya. Kita kena ada ilmu dulu ni. Kena ada ilmu dulu, dan dalam masa yang sama kesilapan yang selalu orang buat, dia beli rumah ni ikut nafsu. Dia ikut nafsu dia. Dia rasa dia nak beli, macam kita tengok masa kita kecil-kecil dulu, ingat tak apa ni ada kartun monyet dengan cili tu kan. Macam itulah. Orang kata jangan makan, tapi dia nak makan juga cili tu kan. Walaupun cili tu pedas kan. Sebab dia tak tahu, sebab dia tak ada ilmu. Kan. Jadi itu yang kesilapan paling besar lah orang kita ni. Biasanya bila nak beli rumah tu dia tak tengok dulu, dia tak kaji dulu. Kemampuan dia tak kaji dulu, hartanah tu macam mana, apa risiko-risiko yang ada, adakah dia boleh dapatkan penyewa dengan mudah dan sebagainya. Jadi bila beli tak ada ilmu, bila beli terlalu tergesa-gesa mengikut cakap orang lain dan sebagainya, itu yang kadang-kadang jadi masalah lah. Baik, antara benda yang ilmu yang harus mereka ada sebelum nak membeli rumah tu, apakah benda yang mereka harus perhatikan? Perancangan kewangan tu yang paling mustahak. Yang pertama, perancangan kewangan macam tadi Intan dah share, kita kena simpan duit seawal kita di bangku sekolah. Sekarang ni duit raya, kalau misal kata ada duit raya dan sebagainya tu kita simpan. Mak ayah ni tanggungjawab dia kena mendidik. Anak-anak ni perlu dididik daripada awal, dia kena simpan duit. Dan selalu yang saya selalu tekankan pada mak ayah, bukannya kita suruh dia simpan duit lebihan yang dibawa pergi sekolah, tapi dia kena simpan dulu sebelum dia belanjakan duit di sekolah. Katalah kita bagi anak kita RM3 satu hari, tapi sekarang mungkin tak logik kot, RM3, RM5 lah. RM5 satu hari pergi sekolah kan. So mungkin RM2 kita dah suruh dia simpan dulu. RM3 saja yang dia boleh belanjakan. Itu cara macam mana kita boleh didik anak daripada kecil. Kalau lapar lagi tak cukup makan RM3 tu, bawa roti sikit daripada rumah. Betul, buat bekal, apa-apa, bawa bekal kan. Bawa air lebih. Pandai-pandai lah kita nak hidup. Tapi yang paling penting, duit RM2 dah simpan dulu tiap-tiap hari. Saya suka cara tu. Baik, mungkin Encik Aizat boleh memberikan tips secara ringkasnya sebelum orang banyak dapat, orang kata terima banyak info hari ni dan nanti dia terlupa pula. Bagi tips secara ringkas kepada mereka supaya mereka tidak melakukan kesilapan yang selalunya orang buat. Okey, jangan tergesa-gesa nak membeli rumah, perlu dapatkan ilmu dan dalam masa yang sama kita perlu kaji sedalam-dalamnya risiko yang ada, jenis rumah yang kita nak beli tu macam mana, apa berkemungkinan perancangan kita lepas dah beli rumah tu kita nak buat apa dengan rumah yang kita dah beli. Sebab ada kadang-kadang setengah orang ni dia beli rumah, dia tak tahu sebenarnya tujuan apa dia nak beli rumah tu.
Dia beli ikut kawan, dia beli ikut office mate dia kan. So dia tak tahu sebenarnya apa tujuan dia beli rumah tersebut. Jadi itulah pesanan saya, perlu ada ilmu dan dalam masa yang sama kita perlu buat kajian yang mendalam sebelum kita membeli sebuah hartanah tersebut. Dan merancang kewangan. Yes. Okey. Baik, Encik Isaac dan Puan Intan, kita dah pun sampai di hujung rancangan dan di sini kami ingin memberikan cendera hati yang merupakan lukisan karikatur daripada Soya. Terima kasih Encik Isaac kerana telah berkongsi tips dan juga panduan kepada semua penonton di rumah, dan Puan Intan telah memberi inspirasi kepada Soya nak beli rumah ni. Besar sangat penangan tu. Baiklah, terima kasih kepada anda semua kerana telah bersama dengan kami selama 30 minit. Jangan lupa bersama dengan kita minggu depan hari dan waktu yang sama. Ingat, ini bukan sembang sebarang sembang, ini sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.